Assalamualaikum, saya Nuaidah Sajidah binti Muhammad Aris bersama rakan-rakan saya yang lain dari kumpulan 1 akan membentangkan tentang definisi etika dan peradaban. Definisi etika dari segi istilah Yunani kuno, ethos membawa maksud kebiasaan, adat, akhlak, kepribadian dan watak. Seterusnya, menurut istilah bahasa Inggeris, etik bermaksud akhlak, tata susila, kesusilaan dan etika. Dari sudut kamus lain pula, etika membawa maksud system of moral and principal rules of conduct. Dan juga, ethics bermaksud sains yang menumpukan perhatian kepada akhlak. Seterusnya, etika dari segi istilah bahasa Melayu membawa maksud kepercayaan atau tanggapan terhadap sesuatu perkara sama ada ia benar, salah, baik ataupun buruk. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, etika bermaksud ilmu berkaitan prinsip akhlak pegangan seseorang individu atau kumpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Maizatul Izwani binti Muhammad Hamdan dari kelas DHF 1B. Saya akan meneruskan lagi dengan pembentangan tentang pembahagian etika. Etika secara umum terbahagi kepada dua jenis, iaitu etika berbentuk deskriptif dan normatif. Etika deskriptif adalah disiplin yang membicarakan sistem moral yang dianuti individu atau golongan yang berbeza mengikut perbezaan individu, masa, tempat atau keadaan. Ia dibincangkan dalam aspek yang luas. Manakala etika normatif pula menilai, mengkritik dan membuat keputusan terhadap sistem moral yang ada. Ia juga mencadangkan sistem etika yang standard berpandukan sistem yang sedia ada. Contohnya etika pemimpin dan etika perubatan. Etika menurut Islam. Ia merujuk kepada nilai akhlak atau prinsip moral berdasarkan Al-Quran dan hadis. Etika Islam juga bermaksud kepada nilai-nilai baik dan dengan mengamalkannya seseorang tersebut akan mendapat ganjaran pahala. Selain itu, ia juga dapat ditakrifkan sebagai ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana baik dan mana yang buruk berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ciri-ciri etika dalam Islam. Indeks untuk menentukan etika diukur berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan bukannya akal semata-mata. Etika Islam bersifat universal dan komprehensif serta dapat diterima oleh seluruh manusia di setiap masa dan tempat, termasuk dalam bidang politik dan kepimpinan. Etika menurut Islam berkait rapat dengan hukum, halal dan haram, pahala dan dosa, termasuk dalam konsep ibadah. Ia tertakluk kepada konsep matlamat tidak menghalalkan cara. Contoh-contoh etika atau adat: perkahwinan, cukur jambul, perayaan Deepavali, perayaan Cina. Terima kasih kepada Izwani atas pembentangan itu tadi. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan ini dari segi kepentingan etika dalam kehidupan seharian. Dari segi individu, keluarga, organisasi dan masyarakat. Dari segi individu, kita dapat kebaikan dari segi fizikal, mental, ketenangan jiwa dan perasaan. Kita dapat membina sahsiah diri ataupun kepribadian yang baik kerana memeliharanya. Dari segi keluarga, kita dapat mewujudkan keharmonian, dapat keamanan dan keakraban rumah tangga, dapat menjamin keakraban keluarga. Dari segi organisasi, kita dapat memelihara nilai-nilai murni organisasi dengan sikap bertanggungjawab dan prihatin pada kebajikan masing-masing. Seterusnya, memantapkan kestabilan dan mempertingkatkan produktiviti, kredibiliti dan reputasi serta menjamin perkembangan yang berterusan. Dari segi masyarakat pula, kita dapat memelihara keamanan, keadilan dan kesejahteraan yang berterusan, membentuk persekitaran yang sihat dan menghindari dari masalah-masalah sosial.
Seterusnya, saya akan membentangkan tentang etika sebagai panduan hidup. Apakah itu etika? Kehidupan manusia hari ini adalah dikatakan berdasarkan kepada peredaran zaman. Faktor peredaran zaman ini telah menjadi cabaran kepada manusia untuk memenuhi keperluan hidup masing-masing. Kehidupan zaman moden ini telah menjadi lebih kompleks, di mana selain daripada keperluan asas, kepentingan wang ringgit dan kebendaan telah menjadi pertaruhan manusia. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya, maka mereka sanggup mempertahankan etika semata-mata untuk mengejar impian dan mengecapi kehidupan materialistik yang menjadi keutamaan hidup pada zaman ini. Kita sering mendengar perkataan etika yang begitu popular di kalangan pelajar-pelajar sekolah, organisasi atau tempat bekerja dan ibu bapa yang sentiasa menekankan kehidupan yang beretika kepada anak-anak. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan etika? Menurut Wikipedia, etika yang juga dikenali sebagai falsafah moral merupakan satu cabang falsafah yang membabitkan menyusun, mempertahankan dan mencadangkan kelakuan yang betul dan salah. Ia merujuk kepada tingkah laku moral manusia dan bagaimana untuk bertindak dalam keadaan tertentu. Etika berasal daripada perkataan Yunani, iaitu ethos yang bermaksud watak. Etika merupakan piawaian yang berasaskan betul dan salah terhadap perbuatan atau tingkah laku seseorang dalam melaksanakan kewajipan manusia. Ia berkait rapat dengan nilai-nilai moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau kumpulan masyarakat untuk menentukan perbuatan atau tingkah laku masing-masing. Kehidupan yang beretika akan memastikan manusia melaksanakan kewajipan hidup yang memberi manfaat kepada diri sendiri dan juga masyarakat. Sebagai contoh, seseorang itu dikatakan beretika apabila bertindak jujur, menunjukkan belas kasihan dan kesetiaan manakala perbuatan seperti mencuri, membunuh, menipu dan memfitnah menunjukkan sikap tidak beretika. Seseorang itu dianggap mempunyai etika selagi perbuatannya tidak menyimpang dari norma-norma sosial, peraturan, undang-undang dan nilai-nilai moral yang boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Saya Nur Akila ingin meneruskan pembentangan tentang konsep peradaban dari sudut bahasa. Istilah adab dalam bahasa Inggeris ialah civilization, civilize dan civilized. Yang pertama, civilization paling meluas merujuk kepada peradaban atau tamadun. Civilize merujuk kepada memperbaiki tingkah laku yang kurang sopan atau kasar, menjinakkan totame dan menyelaraskan mengikut keperluan masyarakat. Civilized dikatakan sebagai keluar daripada kehidupan primitif atau barbarian kepada kehidupan yang mempunyai kehalusan akal budi dalam kesopanan. Civilization juga lahir daripada perkataan lain iaitu civitas, bermaksud city atau bandar. Peradaban sinonim dengan bandar atas alasan tiap-tiap tamadun yang ternama memiliki bandar-bandar yang besar dan ciri-ciri sebuah peradaban yang mudah ditemui di kawasan bandar. Istilah dalam bahasa Greek, K, nomos dan chameleon. K membawa maksud terbentang atau terhampar atas sesuatu yang datang kepada kita. Perkataan lain seperti keitai, kemai kesai dan kestai juga dalam maksud yang sama. Yang kedua, nomos, merujuk kepada jalan, metod, unsur peraturan atau laluan serta undang-undang yang ditetapkan atau malaikat yang membawa undang-undang yang dihamparkan ke hadapan manusia untuk membawa keamanan dan keselamatan kepada manusia. Yang ketiga, chameleon, khazanah atau harta yang disimpan. Soal penempatan, undang-undang dan harta diberikan penekanan bagi menjelaskan maksud peradaban. Istilah dalam bahasa Jerman, culture membawa maksud kepada sumbangan manusia dalam pelbagai bidang seperti penghasilan dalam bidang seni, penghasilan buku dan sebagainya yang tidak ada kaitan dengan perkembangan masa. Sarjana seperti Johann Gottfried von Herder pada abad 18 cuba mempertahankan perkataan culture kerana istilah ini menekankan keunikan budaya bahasa Jerman dan tidak boleh diadaptasikan dalam bahasa Inggeris daripada Jerman. Hal ini kerana bahasa Inggeris dan Perancis lebih merujuk kepada makna budaya. Terima kasih kepada Wani atas pembentangan itu tadi. Saya akan teruskan pembentangan ini dengan menerangkan tentang istilah dalam bahasa Arab.
Dalam bahasa Arab, beberapa istilah sering digunakan bagi menjelaskan konsep tamadun. Beberapa istilah seperti madaniyah, hadarah dan tamadana. Perkataan peradaban lahir daripada perkataan madana yang mempunyai dua pengertian, iaitu merujuk kepada perbuatan membuka bandar atau kota serta perbuatan memperhalus budi pekerti. Daripada madana muncul perkataan madani yang membawa erti pembangunan perbandaran serta kehalusan budi pekerti yang terpuji. Hadarah pula dikaitkan dengan keadaan kehidupan yang berada pada tahap maju. Lawannya ialah badawah yang bererti mundur. Daripada erti perkataan hadarah ini dapat difahamkan bahawa apa yang kita namakan tamadun ini adalah berasal daripada bandar. Hal ini kerana bandar merupakan tempat yang sesuai untuk melahirkan kemajuan sesuatu tempat, disebabkan di situ terdapat pelbagai benda dan kemudahan yang boleh menjadi asas kepada kelahiran dan peningkatan tamadun. Kehidupan hadarah banyak tertumpu kepada unsur-unsur bercorak, perdagangan, kemajuan teknologi dan pengkhususan pekerjaan. Kota-kota dalam bahasa Arab dipanggil mudun yang memiliki ciri-ciri tamadun. Perkataan tamadun diambil daripada kata dasar bahasa Arab tamadana atau madana yang mengandungi erti pemilihan sesuatu lokasi sebagai tempat tinggal, membangun sesuatu kawasan hingga menjadi suatu perbandaran. Kamus Al-Munjid menjelaskan istilah tamadun adalah terbitan daripada lafaz tamadana, iaitu fenomena daripada perubahan cara kehidupan daripada corak liar atau nomad kepada kehidupan yang berbentuk maju. Dari perspektif Islam, peradaban dikaitkan dengan perkataan umran, adab dan dinun atau dainun. Umran membawa makna harta, kawasan yang didiami, berkembang subur dan maju, perhimpunan, melawat dan hidup berpanjangan. Istilah adab pula merujuk kepada jemputan ke sesuatu majlis. Adbun pula bermakna memperelok tingkah laku yang menunjukkan pemikiran dan roh. Takdib adalah proses membentuk disiplin yang baik. Perkataan dainun membawa maksud kepatuhan, penyerahan, cara hidup, pinjaman hakim atau pemerintah. Madinah, sebuah bandar yang ditadbir oleh hakim dan pemerintah. Baiklah, saya Nur Dalilah Husna akan meneruskan perkongsian yang seterusnya. Adab dalam istilah Cina. Cina menggunakan istilah Wen Ming yang membawa maksud cerah, terang dan juga bercahaya. Tetapi untuk pengetahuan anda, Wen dan juga Ming ini juga membawa maksud yang tersendiri, iaitu Wen membawa maksud keindahan, kelembutan, keelokan dan juga budi pekerti. Manakala Ming membawa maksud bercahaya dan juga kecerahan. Untuk pengetahuan anda, istilah dalam bahasa Cina ini juga dapat dikaitkan dengan bahawa bahasa Cina ini menekankan unsur-unsur yang baik, iaitu menghormati amalan tradisi lain dan juga bertindak secara tradisional. Kemudian istilah dalam bahasa Tamil. Tamil menggunakan istilah nakarikam. Nakar membawa maksud kota ataupun bandar. Nakar juga merupakan simbol penjelmaan Tuhan Siva yang menciptakan bandar. Manakala ikam. Ikam membawa erti pembentukan. Baiklah, kita beralih kepada slide yang seterusnya, iaitu adab dalam morfologi bahasa Melayu. Pada awalnya, perkataan tamadun masih dikekalkan dalam bahasa Arab tamadun, tetapi apabila masuk kepada peringkat yang kedua, perkataan tamadun berlaku pengguguran huruf D pada huruf yang kedua. Mengikut Kamus Dewan, perkembangan pemikiran masyarakat manusia dicirikan mengikut 3 bahagian, iaitu sosial, budaya dan juga politik. Manakala perkembangan pemikiran, budaya atau cara hidup masyarakat mengikut negara, kawasan atau sesuatu tempat. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung pembentangan. Mari kita lihat secara sedikit contoh adab. Yang pertama adalah beradab dengan kedua ibu bapa.
Setiap anak perlu mempunyai sikap beradab terhadap kedua ibu bapa. Kerana apa? Kerana mereka telah banyak berjasa dengan kita. Cara untuk beradab dengan kedua ibu bapa adalah merendahkan suara, menundukkan badan ketika lalu di hadapan mereka dan jangan sesekali melawan kata-kata mereka. Seterusnya adalah beradab dengan jiran. Masyarakat sekarang sudah semestinya hidup berjiran. Jadi kita hendaklah menjaga keharmonian taman, menghormati antara satu sama lain dan jangan sesekali bergaduh dengan jiran kerana buruk padanya nanti. Akhir sekali adalah adab dengan guru. Setiap pelajar yang ingin berjaya perlu mempunyai sikap hormat menghormati dengan guru. Jangan sesekali meninggikan suara dengan guru dan kita perlu menumpukan sepenuh perhatian terhadap pengajaran guru. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Kami harap ilmu yang kami kongsikan dapat dimanfaatkan semua. Sekian, terima kasih.